Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton menengah atas di Didik TV KPM. Jadi kepada semua kawan-kawan saya tingkatan 4 yang sedang menonton sekarang, ambil buku teks anda dan buka halaman bab 10 kerana kita belajar tentang perubatan pada hari ini. Dan untuk segmen ini, subtopik atau subtajuknya ialah ubatan buatan manusia dan sumber semula jadi. Apa itu? Jom kita tanya Cikgu Ika. Silakan Cikgu. Okey, seterusnya kita nak belajar berkaitan dengan ubat buatan manusia dan ubat daripada sumber semula jadi. Okey, kita tahu bahawa ubat-ubatan manusia ni kita boleh dapat dalam jumlah yang banyak, boleh dapat di mana-mana, di farmasi kan. Tapi kalau ubat daripada bahan semula jadi ni, kekangan kita untuk mendapatkannya. Jadi pada slot ini, kita lebih nak membincangkan perbandingan ciri di antara ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi. Jadi ciri yang pertama, sebelum itu nampak tak cikgu ada letak prop di hadapan ini, ada buah oren, ada vitamin C di dalam botol, okey. Ini adalah perbandingan. Okey. Kita tahu buah oren. Apa kandungan yang paling banyak dalam buah oren? Kita tahu. Ialah vitamin C. Betul. Vitamin C kan banyak kandungan buah orennya kan. Jadi itu adalah secara semula jadi. Kita makan buah oren, kita dapat vitamin C. Tapi kalau kita ni jenis tak suka makan buah oren, tak suka benda masam. Jadi kita juga boleh menggunakan vitamin C yang telah dihasilkan secara sintetik. Di dalam botol tu kan, di dalam bentuk pil. Mira cuba goncang-goncang sikit. Bagi tunjuk pil. Itu garlic Mira tu, vitamin C yang botol besar tu. Yang ini. Dalam bentuk pil kan? Dalam bentuk Okey. pil. Ini pula dalam bentuk semula jadi. Maksudnya, yang dalam pil itu adalah buatan manusia. Kerana apa? Kerana ia dihasilkan di makmal. Dihasilkan di makmal. Dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Jadi contohnya adalah vitamin C, iaitu dijual dalam bentuk pil. Ada juga vitamin C yang dalam bentuk serbuk, kita bancuh. Ada juga dalam bentuk tablet effervescence kan, kita letak dalam air. Dia akan larut. Ya, dia akan larut. Yang seterusnya adalah ubat daripada semula jadi. Cirinya pula semestinya diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Kalau macam vitamin C tadi itu daripada buah oren. Mira tahu tak berapakah dos yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita untuk vitamin C ni? Berapa banyak yang kita boleh ambil sehari, Mira rasa? Mira rasa sebab Mira tahu badan kita pun ada menghadkan jumlah pengambilan vitamin C kan cikgu? Ya, betul. Jadi Mira rasa mungkin kurang dari 1000 mg cikgu, betul ke? Ya, betul. Sebenarnya pengambilan vitamin C, walaupun kita boleh dapatkan di farmasi, tetapi pengambilannya tetap kena bersederhana dan mengikut peringkat umur. Okey, selalunya kalau kita beli, dia akan letak satu rujukan di belakang, satu kapsul sehari. Maksudnya 1000 mg sehari bagi dewasa. Bagi kanak-kanak lain pula dos dia. Jadi makan satu pil sehari untuk kita mendapatkan 1000 mg. Tapi kalau buah oren kita nak kena makan banyak mana pula? Kalau nak dapat 1000 mg. Untuk mendapatkan 1000 cikgu Mira rasa mungkin 3 biji. 3 biji buah oren. 3 biji. Kalau Mira lah, Mira maksimum boleh makan buah oren sehari berapa? Mira rasa. Maksimum Mira boleh makan dalam satu hari dari pagi sampai ke malam mungkin dalam 5 atau 6 je cikgu sebab dia masak nanti sakit perut. Betul kan? Tapi sebenarnya Mira, untuk mendapatkan 1000 mg vitamin C sehari memerlukan 2 kilo buah oren, Mira. Wow, 2 kilo. 2 kilo buah oren baru cukup 1000 mg tu. Okay. Kita tak mampu kan nak makan 2 kilo sehari, nanti kita sakit perut. Jadi kita boleh menggunakan vitamin C yang kita boleh beli di farmasi dalam bentuk buatan manusia. Okey, seterusnya kita lihat apakah perbandingan ciri yang kedua. Kalau ubat-ubatan manusia, ia perlu diambil secara berterusan. Biasanya ubat secara berterusan ini adalah untuk penyakit kronik. Okey, ataupun ubat ini juga kita boleh berhenti apabila telah sembuh. Apa maksud perlu diambil secara berterusan untuk penyakit kronik? Kadang kita pernah dengar kan, okey, mungkin ada saudara mara kita yang kena kencing manis, darah tinggi, betul? Mereka ini memerlukan pengambilan ubat-ubat buatan manusia secara berterusan. Secara berterusan maksudnya ada berkala. Sebulan sekali kena pergi jumpa doktor untuk top up ubat. Tapi kalau macam kita just demam sahaja
sahaja ke kita boleh ambil ubat paracetamol dan kita akan berhenti makan paracetamol apabila kita telah sembuh. Manakala kalau ubat semula jadi pula, ia perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Kalau macam kita sakit tekak, kita minum air asam jawa ke ataupun air lemon madu, adakah kita minum kita terus baik? Tak juga kan. Ia ambil masa yang lama untuk baik kerana badan kita perlu menyerap semua nutrien itu tadi. Yang ketiga, apakah ciri perbandingan? Seterusnya adalah ubat buatan manusia, bukti penyembuhannya berdasarkan ujian klinikal. Ada kajian. Manakala kalau ubat daripada sumber semula jadi, ia lebih kepada bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Kadang-kadang kan kita sakit tiba-tiba, sakit kepala lah, tiba-tiba kawan cakap, mak aku cakap. Betul tak? Ia berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Mak aku cakap, you kena ambil lendiran air bunga raya untuk legakan sakit kepala. Itu adalah ciri yang ketiga, perbandingan yang ketiga. Tapi yang keempat ini adalah kedua-dua ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi, kedua-duanya akan menyebabkan risiko kesan sampingan. Jadi ingat, dalam kehidupan kita kena sentiasa bersederhana. Untuk pengambilan ubat-ubatan pun tidak boleh terlebih, tidak boleh kurang. Jika terlebih, kita berisiko mendapat penyakit yang lain. Kalau terkurang, risikonya adalah penyakit kita tidak sembuh. Jadi, semestinya berisiko mendapat kesampingan jika kita tidak menggunakan tanpa nasihat doktor ataupun kita gunakan tanpa nasihat doktor. Suka-suka je. Sakit nak makan ubat inilah, nak makan ubat itulah tanpa nasihat doktor. So, risiko kesampingan. Dan seterusnya, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Sepatutnya kita ikut dos yang betul. Kalau dos yang tidak betul ini takut nanti dia akan efek pula organ-organ dalaman badan yang lain. Okey? Jadi Mira ada apa-apa soalan tak nak tanya daripada sini? Mira nak bertanya tentang vitamin C tadi, tapi Cikgu Ika dah jawab di mana kita memerlukan 2 kilo buah oren untuk 1000 miligram vitamin C. Diserap oleh tubuh badan kita. Bersamaan lebih kurang 2 kilo sehari. Jadi tak mengapalah kalau kita ambil vitamin C ni kan Cikgu. Tapi kan Cikgu, kalau vitamin C ni pula, berapa agaknya, berapa biji yang diperlukan? Okey, berapa biji? 1 biji 1 hari. Sebab mungkin ada orang yang rasa macam dia nak lebih sihat, dia nak vitamin yang lebih banyak. Mereka ambil sampai 2 biji, 3 biji. Tak boleh. Itu dah dos berlebihan yang akan memberi kesan sampingan kepada badan kita. Okey. So mari Mira, cikgu nak uji minda Mira. Okey. Mira nampak tak ada bekas berwarna gold kat situ? Ya, ada cikgu. Boleh tak Mira, dalam tu ada soalan. Ada 6 soalan. Jadi cikgu nak Mira cabut dan jawab satu persatu. Wow, baiklah. Soalan yang pertama. Berdasar apakah bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Apakah bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Buktinya ialah apabila ubat tersebut melalui ujian klinikal, cikgu. Semula baca balik soalan itu. Soalannya, berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Jadi jawapannya ialah berdasarkan ujian klinikal. Betul. Pandai Mira. Okey. Baik. Yang seterusnya? Yang kedua, soalan yang kedua tentang ubat-ubatan juga ya kawan-kawan. Soalannya ialah, bagaimanakah ubat-ubatan manusia dihasilkan? Ubat-ubatan manusia dihasilkan di mana? Di mana? Ada saintis kan cikgu? Tuang semua tu. Pastinya dihasilkan di dalam makmal. Betul. Bagus. Seterusnya Mira. Baiklah, soalan yang ketiga berbunyi begini kawan-kawan. Soalannya ialah, bagaimanakah cara pengambilan ubat-ubatan manusia? Caranya, tadi Cikgu Ika ada sebut ada 2 cara. Betul. Cara yang pertama, hendaklah diambil secara berterusan apabila ada penyakit kronik. Betul, bagus. Okey. Cara yang kedua ialah diambil sekadar perlu. Maksudnya apabila sudah sembuh, kita boleh henti pengambilan tersebut. Betul, pandai. Bagus Mira. Pelajar yang bijak ni. Terima kasih, Cikgu. Seterusnya, ini ialah soalan yang ketiga terakhir.
Bagaimana cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi? Cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi, sumber semula jadi sepertinya madu. Air asam jawa, aloe vera. Jadi kalau Mira kata diambil secara berterusan dan dalam jangka masa yang panjang, betul tak cikgu? Betul. Sangat-sangat betul. Kerana apa tu cikgu? Kerana ubat-ubat, kerana sumber semula jadi kesannya lebih sedikit. Kerana kita perlu mengambil secara berterusan untuk badan kita menyerap semua nutrien itu. Wah, baiklah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat dari sumber semula jadi? Apa Kalau buktinya? kalau yang ubat buatan manusia kita kata berdasarkan ujian klinikal. Ya. Kalau semula jadi berdasarkan apa? Kalau semula jadi berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang-orang dulu. Betul, pandai. Dan Baiklah. soalan yang terakhir ke Mira? Soalan yang terakhir, betul Cikgu Ika. Soalan yang terakhir kawan-kawan, soalannya daripada apakah ubat dari sumber semula jadi dihasilkan? Kalau sumber semula jadi, macam cikgu katakan tadi, madu, aloe vera. Kalau madu dan aloe vera itu dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Bagus Mira. Jadi nampaknya Mira faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Ciri-ciri perbandingan di antara ubat buatan manusia dan juga ubatan daripada bahan sumber semula jadi. Okey, cikgu nak bagi bintang lah dekat Mira. Dapat bintang lagi lah kawan-kawan. Nak bagi bintang lah sebab Mira berjaya menyelesaikan kesemua 6 soalan bahagi 3, bahagi 2. Cikgu bagi 3 bintang. Wow, dapat 3 bintang lagi. Seronoknya Mira tak sabar nak penuhkan Mira punya carta Saya Bijak. Sekarang Mira dapat kumpul lagi bintang. Jadi kepada kawan-kawan semua, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Menengah Atas untuk kita penuhkan carta Saya Bijak. Dan jom bijak bersama-sama dengan Cikgu Ika. Kembali selepas ini.